Saya Dr. Ong Sechong, penulis bersama Encik Subah Anak Nyareng, akan membentangkan satu kajian tindakan yang bertajuk Hubungan Gaya Pembelajaran dengan FUN, MP dan Pencapaian Kemahiran Geografi dalam kalangan murid tingkatan 1 sesi petang. Melalui refleksi, kita dapat melihat ada 4 perkara yang kita perlu mengambil berat dari segi gaya pembelajaran dalam kalangan murid. Ini adalah kerana hanya 52 orang murid lulus dan 85 orang murid telah gagal dalam kuis kemahiran geografi. Kedua, membudayakan gaya pembelajaran yang berkesan dalam kalangan murid. Ketiga, memahami perbezaan murid serta membantu menggembelengkan potensi dan bakat murid ke tahap optimum. Keempat, guru perlu mempelbagaikan sumber dan kaedah pengajaran. Ini adalah kerana gaya pembelajaran yang berkesan dapat membantu murid mempelajari mata pelajaran geografi dengan mudah dan menyeronokkan serta meningkatkan pencapaian akademik mata pelajaran geografi. Fokus kajian tindakan ialah melalui model gaya pembelajaran Gracia Richmond mengandungi 6 domain gaya pembelajaran iaitu bebas, mengelak, bekerjasama, bergantung, bersaing dan melibatkan diri serta aktiviti FUN, MP telah dilaksanakan bagi meningkatkan pencapaian geografi dalam kalangan murid tingkatan 1 sesi petang. Objektif kajian dibagi kepada 2 jenis. Yang pertama, objektif umum iaitu meningkatkan pencapaian akademik mata pelajaran geografi dalam kalangan murid kelas tingkatan 1 sesi petang. Objektif khusus meningkatkan kemahiran menguasai kemahiran geografi iaitu arah, kedudukan, peta lakar dan lakaran peta Malaysia. Seramai 137 orang murid tingkatan 1 sesi petang yang dipilih menjadi responden ataupun terlibat dalam kajian tindakan ini yang dibagi kepada 73 orang murid lelaki dan 64 orang murid perempuan. Pelaksanaan kajian melalui tinjauan masalah iaitu 1 kali pemerhatian dan 2 kali temu bual. Melalui dapatan pemerhatian, kita dapat melihat ada 6 jenis gaya ataupun tingkah laku gaya pembelajaran murid, iaitu seramai 58 orang murid bersamaan 42.3% mengamalkan gaya pembelajaran bebas. Seramai 31 orang murid bersamaan 22.6% mengamalkan gaya pembelajaran mengelak. Seramai 6 orang murid bersamaan 4.3% mengamalkan gaya pembelajaran bekerjasama. 29 orang murid bersamaan 21.1% mengamalkan gaya pembelajaran bergantung. Seramai seorang murid ataupun 0.7% mengamalkan gaya pembelajaran bersaing dan seramai 12 orang murid bersamaan 8.7% mengamalkan gaya pembelajaran melibatkan diri. Jadi melalui grafik ini kita dapat melihat jenis gaya pembelajaran murid tingkatan 1 sesi petang sebelum pelaksanaan aktiviti FUN MP dalam PDPC. Temu bual sebelum dan selepas pelaksanaan aktiviti FUN MP.
Jadi melalui jadual ini kita dapat melihat selepas pelaksanaan aktiviti Fun and Peak, jadi ada peningkatan dan penurunan bilangan orang murid ataupun peratusan yang berkaitan gaya pembelajaran yang diamalkan oleh murid. Seramai 25 orang murid mengamalkan gaya pembelajaran bebas selepas pelaksanaan aktiviti Fun and Peak. Daripada 70 orang murid sebelum pelaksanaan aktiviti tersebut. Gaya pembelajaran mengelak juga menunjukkan penurunan bilangan orang murid, iaitu 24 orang murid selepas pelaksanaan aktiviti tersebut berbanding 32 orang murid sebelum pelaksanaan aktiviti Fun and Peak. Peningkatan bilangan murid mengamalkan gaya bekerjasama, gaya pembelajaran bekerjasama, iaitu 24 orang murid berbanding 6 orang murid sebelum pelaksanaan aktiviti tersebut. Gaya pembelajaran bergantung menunjukkan penurunan selepas pelaksanaan aktiviti Fun and Peak, iaitu 12 orang murid berbanding 16 orang murid sebelum pelaksanaan aktiviti tersebut. Gaya pembelajaran murid yang bersaing tidak berubah, iaitu seorang murid sebelum dan selepas pelaksanaan aktiviti Fun and Peak. Ada peningkatan yang mendadak gaya pembelajaran melibatkan diri dalam kalangan murid selepas aktiviti Fun and Peak diamalkan, iaitu 51 orang murid berbanding 12 orang murid sebelum pelaksanaan aktiviti tersebut. Kerangka konseptual kajian iaitu pemboleh ubah bebas, iaitu seramai 137 orang murid tingkatan 1 sesi petang. Pemboleh ubah bersandar iaitu gaya pembelajaran yang dibagi kepada 6 jenis, iaitu gaya pembelajaran bebas, gaya pembelajaran bersaing, gaya pembelajaran mengelak, gaya pembelajaran bergantung, gaya pembelajaran bekerjasama, gaya pembelajaran melibatkan diri, dan pembelajaran abad ke-21 iaitu Fun and Peak yang membawa pencapaian akademik kemahiran geografi. Perbandingan pencapaian kuis pra dan kuis pasca selepas pelaksanaan aktiviti Fun and Peak. Jadi melalui jadual ini kita dapat melihat ada peningkatan peratus tahap cemerlang, iaitu seramai 7 orang murid berbanding tiada murid mencapai tahap kecemerlangan dalam kuis pra. Seramai 27 orang murid berbanding 3 orang murid semasa kuis pra mencapai tahap kepujian. Tahap baik pun menunjukkan peningkatan dalam kalangan murid, iaitu 35 orang murid berbanding 25 orang murid sebelum pelaksanaan aktiviti Fun and Peak. Seramai 35 orang murid berbanding 33 orang murid mencapai tahap memuaskan. Ada penurunan yang mendadak selepas pelaksanaan aktiviti Fun and Peak, iaitu seramai 33 orang murid berbanding 76 orang murid
mencapai tahap penguasaan minimum. Perbincangan. Melalui gaya pembelajaran yang berkesan dan pelaksanaan aktiviti Fun and Peak menunjukkan amalan kolaboratif dalam kalangan murid meningkat. Kedua, pujian kepada jawapan rakan murid menjadi aktiviti PDPC lebih menyeronokkan dan berpusatkan murid. Ketiga, mempelajari dan menguasai kemahiran berfikir aras rendah KBAR sebelum mempelajari kemahiran berfikir aras tinggi KBAT. Keempat, meningkatkan minat murid dalam penulisan jawapan yang relevan. Kelima, membangkitkan motivasi dalaman murid dengan mengemukakan idea. Keenam, memerlukan PDPC yang menjangkau di luar sukatan pelajaran. Dan akhir sekali, peningkatan dari segi prestasi dan minat murid dalam kemahiran geografi. Kesimpulan, membolehkan murid ataupun membolehkan guru menyamai budaya kolaboratif dalam kalangan murid. Kedua, menarik minat murid untuk terus belajar dan menimba ilmu pengetahuan. Cadangan oleh kami tentang kajian tindakan yang seterusnya yang dapat diterokai ialah hendaklah mengaplikasikan aktiviti Fun and Peak dan aktiviti Part 21 bertujuan untuk memudahkan guru sebagai perancang, pengawal, pembimbing, pendorong, penilai serta murid sebagai pembelajar aktif. Sekian, terima kasih.